Di dalam menyambut hari Natal, mari kita membuka Yohanes pasal pertama ayat 14. 我们在迎接圣诞期间，让我们翻开约翰福音1章14节。 Kita akan membaca bersama-sama Yohanes pasal pertama ayat ke-14. 我们将一起读约翰福音1章14节。 Kita membaca baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Mandarin. 我们请所有的会众印尼语的、中文的都一起诵读。 2, 预 3. 备起。 Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami memohon pertolongan Tuhan 主啊，我们恳求你帮助我们， untuk memahami firman, 叫我们明白你的道， karena firman itu hidup 因为这个道是活的道， dan memberikan kehidupan kepada kami. 也是赐人生命的道。 Tanpa anugerah Tuhan, 若没有你的恩， tidak seorang pun memahami Engkau, 没有任何人能明白你的道， karena Engkau menyembunyikan kehendak-Mu kepada mereka yang merasa diri benar, 因为你的真理是向那些自以为意的人隐藏， tetapi Engkau menyatakannya kepada siapa Engkau mau menyatakan. 你却愿意向你所旨意的喜悦的人显明。 Berkati kami yang lemah ya Tuhan, 求主赐福我们软弱的人， sinarilah hati kami 求你光照我们的心， dengan firman-Mu, 用你的道光照我们， sehingga Natal tahun ini 叫今年的圣诞， kami lebih mengenal Engkau. 我们借此更好的认识你。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Hari ini kita akan merenungkan Natal dari perspektif seorang Kristen bernama Soren Kierkegaard. 今天我们要特别的从一位基督徒名叫齐克果的基督徒思想圣诞。 Kierkegaard hidup di zaman di mana kekristenan sayap Lutheran menjadi mayoritas di negaranya, yaitu Denmark. 齐克果当时生活在丹麦，当时的基督教却是主要的主流都偏向路德宗这一派。 Dia aktif menulis kira-kira tahun 1830 sampai 1840. 他大概是在1830到1840年之间，勤于书写各样的著作。 Saat itu kalau seseorang sidi di gereja itu sama dengan menjadi warga negara. 当时如果有人在教会里接受坚信成人的坚信礼，就等同于成为那国的国民。 Kekristenan masuk ke dalam segala bidang. 基督教深入社会各方面， Negara menjadi negara Kristen, 国家就相当于成为基督教国， politik menjadi politik Kristen, 政治也成为基督教政治， tata masyarakat menjadi tata masyarakat Kristen, 社会的结构也成为基督教社会结构， etika menjadi etika Kristen. 伦理也成为基督教伦理。 Dan di tengah semua itu Kierkegaard merasa bahwa justru kekristenan menghilang. 但是在这样的氛围中，齐克果反而认为基督教正在消失。 Zaman itu etika dari Immanuel Kant dianggap sebagai etika yang paling Kristen. 当时社会所将伦理以及特别是康德的伦理当作是最合乎基督教的伦理。 Sangat dipengaruhi kekristenan dan dianggap mewakili kekristenan. 康德对基督教的影响非常的大，甚至因此人认为是主流的基督教。 Tapi bagi Kierkegaard justru etika itu kehilangan intinya, yaitu kehilangan Kristus. 但是对齐克果而言，当时的伦理正是失去了核心，那就是耶稣基督。 Bagaimana mungkin sebuah etika Kristen di mana kita bisa mengambil keputusan tanpa melibatkan Kristus? 基督教的伦理是怎么可能在没有基督的情况下，使人借此做出各样的决策呢？ Lalu ia mulai merenungkan perjuangan Luther leluhurnya. 他就因此开始思考他的祖先路德的经历。 Luther hidup juga di zaman Kristendom, zaman di mana kekristenan merajalela. 路德所生活的时代也是基督教可以说盛行的时代。 Sesuatu hal yang menjadi hal yang baik sesungguhnya. 这其实是一件好事， Tetapi ada hal yang hilang. 但是当中有东西消失了。 Kierkegaard menyimpulkan sebuah pertanyaan yang diajukan Luther. 齐克果因此就总结出路德所提出的问题： Di manakah di dalam Kristendom ini saya bisa menemukan orang Kristen? 那就是在基督教国里，我到底要如何找到基督徒？ Apakah Paus mewakili kekristenan? 教皇难道代表基督教吗？ Apakah para imam mewakili kekristenan? 众祭司、教会的人难道就代表基督教吗？ Apakah gereja yang megah mewakili kekristenan?
宏伟的教堂难道就代表基督教吗？ Apakah liturgi yang ketat mewakili kekristenan? 严谨的敬拜礼仪难道就代表基督教吗？ Apakah para dosen sekolah teologi mewakili kekristenan? 神学院的教授们难道代表基督教吗？ Kalau mereka semua tidak mewakili, maka siapa yang mewakili kekristenan? 这些东西如果不代表基督教的话，那么到底谁代表真正的基督教？ Apa artinya menjadi seorang Kristen? 成为基督徒到底有何意义？ Bagaimana saya bisa menjadi orang Kristen yang baik? 我该如何做好的基督徒？ Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang digumulkan secara serius oleh Luther. 这些都是路德曾经严肃思考的一系列问题。 Dan pergumulan ini menghasilkan reformasi. 这样的问题的挣扎产生了宗教改革。 Luther tidak puas, Luther mencari dan akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. 路德他不满足于他所找到的答案，他就不停地寻求神。 Dan sekarang Kierkegaard juga mempertanyakan hal yang sama. 后来齐克果同样在为同样的问题而挣扎。 Ia heran kenapa orang Lutheran tidak lagi mempertanyakan hal-hal tersebut. 他不明白为什么他眼前的路德宗的教会不再思考这些问题。 Kenapa setelah ratusan tahun reformasi gereja Luther di zaman Kierkegaard mengulang lagi hal yang sama? 宗教改革经过了几百年，到了齐克果的时代，为什么路德宗的教会又犯以前的错， Menjadi institusi seperti yang dilawan Luther. 成为了路德原本所抵挡的教会那样？ Dan inilah pergumulan Kierkegaard 这就是齐克果的挣扎， untuk menemukan kekristenan sejati. 那就是要找到真正的基督教。 Untuk menemukan kebenaran bukan sekedar untuk diketahui atau disukai. 他所寻求的真理不单是局限于人所喜欢的真理。 Banyak orang Kristen suka kebenaran untuk dikoleksi. 许多的基督徒寻求真理是为了收藏， Banyak orang Kristen suka kebenaran karena itu memuaskan dirinya. 许多的基督徒喜欢真理，因为能满足自己的需要。 Bagi Kierkegaard ini tidak ada bedanya dengan orang-orang hedonis. 但是对齐克果而言，这样的心态跟享乐主义者没有 Dia 两样。 nanti membagi kaum estetis atau pecinta kesenangan menjadi dua level. 他后来也如何把这一群人分为两类？ Pertama, orang estetis yang seperti Don Juan. 第一类就是像 Don Juan 这样的一群人。 Don Juan adalah seorang playboy. Don Juan 他是一个花花公子， Ini adalah tipe orang yang hidupnya cuma suka senang-senang secara fisik. 他的名字中文翻译成唐璜，他只喜欢肉体上的享受， Makan, minum, dan seks. 他只喜欢吃喝玩乐性爱。 Mungkin bagi sebagian orang Kristen ini adalah orang yang kelas rendah. 或许对一些基督徒而言，这样的人是低等的人。 Tetapi dalam bukunya Either or, Kierkegaard mengatakan ada tipe estetis kedua. 但是齐克果在他的著作当中提到了还有第二类人， Lambangnya adalah Dr. Faust. 那就是以 Dr. Faust 为代表。 Dr. Faust adalah seorang yang mau mencari kesenangan, 他 Dr. Faust 是一个愿意寻求享乐的人， menjual jiwanya pada setan, 甚至愿意把他灵魂卖给魔鬼。 dan kesenangan yang dicari bukan sekedar kesenangan fisik, 但是他所寻求的享乐不单是肉体的享乐， tapi kesenangan intelektual. 还包括知识的智力的享乐。 Dia suka mengumpulkan pengetahuan. 他喜欢收藏知识。 Bagi Kierkegaard, apa bedanya dia dengan orang-orang Don Juan? 对，但是对齐克果而言，这一类人跟唐璜那一类人没有什么两样。 Kebenaran bukan untuk dikoleksi, 真理不是给人收藏的， tapi kebenaran yang untuknya saya akan hidup dan saya rela mati. 但是真理应当是让人愿意为之死亡的真理。 Ujiannya adalah jika saudara percaya itu, apakah kepercayaan itu akan mengubah hidup saudara? 现在的考验在于，你如果真的相信这个道理，你愿不愿意为这个道理改变呢？ Jika saudara mengatakan percaya pada doktrin dan doktrin itu tidak mempengaruhi hidup saudara, mungkin saudara sedang menipu diri. 如果我们相信某一种教义，但是这个教义并没有改变我们的生命的话，那我们可能正在自欺欺 Kebenaran 人。 yang untuknya saya akan hidup dan saya rela mati. 我们所信的真理，应当是愿意为此受死的真理。 Di zaman Kierkegaard ada seorang pemikir yang sangat favorit namanya Hegel. 在齐克果的时代，还有另外一个哲学家同样很出名，叫做黑格尔。 Pemikiran Hegel mengatakan bahwa manusia adalah bagian dari roh absolut. 黑格尔的思想认为，人的灵魂是绝对精神的一部分。 Roh absolut itu mengembara dan mengalienasi diri dalam bentuk kita dan seluruh ciptaan. 所谓的绝对精神，它蔓延在世界当中，并且会影响所有的受造物。
kita bersama-sama akan mengembara sampai Sang Roh Absolut mendapatkan kesadaran diri dan kebebasan. 所有的人会在这个世界当中不停地行走，直到在绝对精神当中找到真正的自由。 Maka Hegel percaya suatu hari sejarah akan mengarah kepada rasionalitas dan kebebasan. 因此，黑格尔相信时代有朝一日将要前往理性和绝对的自由而前进。 Iman adalah sebuah sintetis. 而所谓的信心是一个合论， Tesisnya adalah pengetahuan. 正论是知识， Antitesisnya adalah kepercayaan. 反论是信仰。 Maka bergabung melebur menjadi iman. 而这二者结合合论，就成为信仰。 Maka makin hari orang beriman akan makin rasional dan makin sadar. 他认为有信心的人，因此会越来越有悟性。 Kierkegaard melihat hal ini bahaya sekali. 但齐克果把这件事看作极其危险， Dia tidak anti dialektika. 他并没有反对所谓的辩证思 Tetapi 维， tidak semua dialektika berakhir dengan sintesis. 但是并非所有的辩证思维都是以合论结束的。 Karena ada hal-hal dalam kehidupan ini yang tidak bisa digabungkan dan tidak bisa disatukan. 因为生命当中有的东西实在没有办法合为一 Ada 体， saatnya harus either or, harus memilih salah satu. 生命有的时候呢，必须从二择其一。 Ada saatnya memilih pijakan keseimbangan di antara dua titik. 生命有时候必须不得不在二者之间选择一样。 Maka disinilah dia memperkenalkan konsep Kristus yang turun, Allah yang menjadi manusia. 正是在这样的背景之下，他就提出了道成肉身的耶稣基督。 Firman menjadi manusia, kata Yohanes 1 ayat 14. 约翰福音1章14节告诉我们，道成了肉身。 Bagaimana mengharmoniskan dua hal ini? 我们要如何使二者能够和谐的合而为一呢？ Bukankah firman menjadi manusia mengandung semacam seolah-olah kontradiksi? 道成为肉身，这听起来岂不是好像有自己的矛盾吗？ Tuhan itu tidak terbatas. 神是无限的， Manusia itu terbatas. 肉身却是有限的， Maka Tuhan pasti bukan manusia. 因此神肯定不是人， Manusia pasti bukan Tuhan. 人也肯定不是神。 Tidak mungkin Tuhan adalah manusia. 神不可能是人， Siapa manusia berani mengatakan dirinya Tuhan? 人算什么能称自己是神呢？ Maka mana ada yang namanya Tuhan yang adalah manusia? 因此怎么会有既是神又是人呢？ Itu tidak masuk akal. 这是不合逻辑的。 Tetapi tidak masuk akal adalah kalau tidak ada. 但是不合逻辑的前提是不存在这样的 Dan 人。 Kristus adalah manusia 100%, Allah 100%, dan dia ada. 但基督呢，他既是神又是人，而且他真的存在。 Maka Kristus mengandung hal-hal yang tidak kita pahami, 因此，基督它蕴含着我们所不明白的事， tetapi sukses dan ada. 但是它是真实而存在。 Firman itu tidak terbatas. 道是无限的， Firman itu kekal. 道是永恒的， Manusia itu terbatas. 人是有限的， Dikurung oleh limitasi ruang dan waktu. 人却在时空当中受限。 Yang tak terbatas tidak mungkin terbatas. 无限的不会成为有限的， Sesuatu yang terbatas tidak mungkin tidak terbatas. 有限的东西不可能是无限的。 Bagaimana saudara mengatakan Yesus adalah yang terbatas sekaligus tak terbatas? 我们又要如何来说明耶稣既是有限，同时也是无限的呢？ Ambil contoh, Allah pasti maha hadir, bukan? 举个例子，神一定无所不在， Dia tidak dibatasi oleh ruang. 神一定不受空间的限制。 Apakah Yesus Kristus maha hadir atau tidak? 那耶稣基督到底是无所不在，还是没有无所不在呢？ Di sini kita menjadi bingung. 这里我们就感到困惑。 Sebagai manusia pasti dia dibatasi oleh ruang dan waktu. 他身为人，肯定是受时间、空间的限制， Tetapi sekaligus dia adalah Allah, berarti dia tidak terbatas. 但同时他又是神，意味着他是无限的， Berarti Yesus Kristus terbatas sekaligus tidak terbatas di dalam ruang. 意味着耶稣基督在时空里既是有限的，同时也是 Bagaimana 无限的。 memahami hal ini? 我们又要如何明白这个道理呢？ Yesus tentu adalah yang maha tahu. 耶稣同时也是无所不知的， Karena Allah adalah maha tahu. 因为神是无所不知的， Tapi manusia terbatas pengetahuannya. 但是人的知识是有限的， Jadi Yesus terbatas atau tidak? 所以耶稣到底有限还是无限呢？ Dia mengatakan kadang-kadang untuk hal ini hanya Bapa yang tahu mengenai waktunya kapan. 比如说耶稣论那最后一日什么时候来的时候，他就说只有父上帝知 Dia 道， bicara dari aspek kemanusiaan yang terbatas. 他就从他有限的人性而出发。 Dia sedang membatasi dirinya dan kita tahu bahwa sebagai Allah dia tidak terbatas. 他正在限制自己，但同时他又是神，他是无限的。 Maka yang terbatas sekaligus tidak terbatas. 因此，这个无限的同时也是有限的。 Bagaimana mengharmoniskannya? 我们要如何使二者能够合一呢？ Kierkegaard mengatakan tidak bisa. 几个我认为这是不可能的， Kita tidak mampu. 我们没有能力这么做， Tetapi itu ada. 但是它确实存在的。
Jadi kalau kita baru beriman setelah semuanya jelas, kita melihat bahwa esensi iman yang kita imani yaitu objek iman yaitu Kristus itu paradoks. 因此，当我们有了信心，信心又有真知识，我们就能明白我们所信的耶稣基督，他是一个反核性的存 Paradoks 在。 berarti hal-hal yang kelihatan berbenturan padahal sebetulnya tidak. 反核性意味着一件事情看起来自相矛盾，但其实并不矛盾。 Maka objek iman kita yaitu Kristus adalah paradoks yang absolut. 因此，我们所信的对象，耶稣基督，我们信心的对象，那就是绝对的反核性。 Dan di hari Natal ini ketika kita mengingat bahwa paradoks itu menjadi objek iman kita, maka iman tentu ada unsur paradoks. 因此，在这个圣诞，当我们明白我们所信的信心的对象，它是一个绝对的反核性的话，意味着我们的信心也有反核性。 Sekali lagi saudara, objek imannya yaitu Kristus, itu paradoks. 我再强调，我们所信的对象耶稣基督，它是反核性的存在。 Maka iman kita tentu juga iman yang mengandung paradoks. 因此，我们的信心必定也是蕴含反核性。 Sehingga dengan demikian ketika kita beriman, Kierkegaard mengatakan kita perlu melakukan leap of faith atau lompatan iman. 因此，齐克果认为，当我们有信心的时候，我们就必定经历所谓的信心的跳跃。 Karena iman ada resiko. 因为信心当中有风险。 Leap of faith bukan tanpa pengetahuan. 信心的跳跃并非没有知识在支撑， Tetapi meskipun pengetahuan kita lengkap, tetap ada ketidaktahuan dan ada misteri. 但即便我们有完整的知识为基础，我们依然要承认有奥秘的存在。 Contohnya adalah Abraham. 举个例子，亚伯拉罕， Apakah Abraham tahu Allah itu baik? 亚伯拉罕是否知道神是良善的呢？ Dia tahu. 他知道。 Apakah dia tahu Allah bisa dipercaya? 他是否知道神是可信的呢？ Dia tahu. 他也知道。 Dalam kitab Roma dikatakan Abraham tahu bahwa Allah berjanji dan akan menggenapkan janjinya. 罗马书告诉我们，亚伯拉罕知道神是信实的，也必定守约。 Abraham tahu bahwa Allah adalah Allah yang akan memberikan keturunan yang banyak lewat Ishak. 亚伯拉罕深深的知道，上帝必定借着以撒来生下许多的后裔。 Tuhan berjanji dan akan menepati janjinya. 神应许了，也必定守住这应许。 Ishak sudah diberikan pada Abraham dan melalui Ishak akan ada banyak bangsa. 以撒已经生下来，赐给了亚伯拉罕，从他将有万国生下来。 Tetapi Tuhan sekarang mengatakan persembahkan Ishak. 但是上帝却让亚伯拉罕献以撒。 Di sini seluruh pengetahuan Abraham tetap mengandung ada misteri yang dia tidak ketahui. 在这个时候，亚伯拉罕的所有的知识蕴含着他所不明白的真理。 Dia tahu melalui Ishak akan ada banyak bangsa. 他所明白的真理当中有奥秘。他虽然明白借着以撒要生万国， Dia tahu Allah tidak pernah salah. 他也知道神绝对无差错。 Tapi bagaimana Ishak akan menjadi bapak banyak bangsa kalau misalnya dia dibunuh? 但是以撒要是被杀被献的话，要怎么样借着以撒生下许多的后裔呢？ Dalam kitab Roma dikatakan Abraham percaya Allah sanggup mencipta dari tidak ada menjadi ada. 罗马书告诉我们，亚伯拉罕所信的神是使无变为有的神。 Dan dia percaya kalau dia memberikan Ishak, Tuhan sanggup memberikannya kembali. 亚伯拉罕也相信，若是献了以撒，神也必定有能力使以撒复活。 Allah mencipta dan Allah membangkitkan. 神既创造，同时也复活。 Tapi apakah Allah mengatakan dia pasti melakukan itu? 但是神能做到，但是神一定会这么做吗？ Allah hanya mengatakan Abraham persembahkan anakmu. 上帝只说亚伯拉罕，你要献你的儿子。 Di sini iman menghadapi berbagai macam kesulitan. 人的信心在这个时候面临各样的困难， Sama seperti saudara datang dan mengenal Tuhan yang baik. 如同我们来到教会，我们认识真神良善的上帝。 Tuhan yang saudara tahu tidak akan pernah mencelakakan saudara dan dia akan menuntun hidup saudara. 我们所认识的上帝必定不会加害于我们。 Saudara sampai ke sebuah jurang dan mengatakan, "Oh Tuhan, saya mau menyeberang jurang, lemparkan tali." 当我们走到悬崖旁边的时候，我们如果对上帝说：“神啊，你给我一根绳子吧。” Tuhan mengatakan tidak pakai tali. 神会说：“没有绳子给你。 Oh Tuhan, bangunkan sebuah jembatan. ”那就神啊，要不你建一座桥让我过吧。 Bukan dengan cara jembatan. 神说：“我也不用桥。 Lalu cara apa ya Tuhan saya harus menyeberang? ”神啊，那我到底要走过这悬崖，我要用什么方法呢？ Tuhan mengatakan lompat. 神说：“你要跳。” Dia mengatakan ada cara lain? 问神啊，有别的方法吗？ Tidak ada. 别无他法。 Sekarang lompat. 现在你跳吧。 Dia bergumul, lompat tidak, lompat tidak. 这个人在挣扎，到底该不该跳呢？该不该跳呢？ Dengan cara ini iman bertumbuh. 用这样的方式，神操练我们的信心增 Dia 长。 lompat. 他就决定跳。 Dia bukannya tidak tahu, justru dia tahu maka dia lompat.
他不是不知道，他正是因为知道，所以他才跳。 Dan begitu dia lompat, ternyata di bawahnya ada kaca transparan. 结果他一旦跳下去，发现原来他底下有透明的玻璃。 Wah, ternyata saya tidak dicelakakan. 哇，原来神没有加害于我。 Maka beriman kepada yang paradoks, iman itu sendiri ada paradoks. 因此，对反合性的存在有信心，意味着我们的信心也是有反合性的。 Justru ketika iman kita menghadapi berbagai kesulitan, secara paradoks itu cara iman bertumbuh. 正是当我们的信心遭遇困难，在逆境中，在这样的反合性中，我们的信心才能增长。 Justru melalui resiko kita bertumbuh dalam iman. 正是我们借着风险，我们才能在信心中增长。 Kita semua tidak mau resiko. 我们人人都不喜欢风险， Kita mau iman yang mudah. 我们要简单的信心， Kita mau hidup yang gampang, hidup yang nyaman. 我们愿意过舒适顺遂的生活。 Tetapi kita melupakan unsur objek iman kita sendiri adalah paradoks yang absolut. 但是我们常常忘记，我们自己的信仰的核心就是一个反合性的 Kita 存 tidak 在。 bisa menghilangkan misteri, tidak bisa menghilangkan resiko. 我们没有办法消除风险，也没有办法消除奥秘。 Maka krisis menjadi penting di dalam kehidupan beriman. 因此，在信心的生活中，就有非常关键的存在，那就是危机。 Itu sebabnya beriman memerlukan penyerahan diri. 因此，有信心意味着我们要学习如何献身， Itu sebabnya beriman memerlukan sikap mau berkorban bagi Tuhan. 意味着我们在信心的生活中必须预备舍己的心。 Maka tanpa ini iman tidak akan bertumbuh. 没有向主舍己的心，就无法增长。 Banyak orang beriman dengan sesuatu yang disebut Kierkegaard sebagai religiusitas A. 很多的人的信心就如同齐格格所说的一种A 宗教性。 Religiusitas A adalah iman tanpa konflik, tanpa krisis. 所谓的 A 宗教性的意思是没有困难、没有逆境的信心， Iman tanpa resiko, iman tanpa pengorbanan. 就是没有风险、没有舍己的信心。 Semua orang mau iman seperti ini. 人人都想要这样的信心 Oh, saya mau jadi orang Kristen. 啊！我想做个基督徒， Bagus jadi orang Kristen. 做基督徒是好事。 Wah, dia cepat naik pangkat. 哇，你看他这么快就升官 Saya mau 了， jadi orang Kristen. 我也想要做基督徒。 Wah, orang Kristen pinter-pinter loh. 哇，基督徒都这么聪明 Saya 啊 mau！jadi orang Kristen. 我也想做基督徒。 Wah, kebaktiannya asik meriah. 哇，基督徒的敬拜这么有意思， Saya mau jadi orang Kristen. 我想做基督徒 Oh, saya kalau masuk di situ, di komunitas itu ada begitu banyak orang yang bisa saya dekati. 我加入这个基督徒的群体的话，有这么多的人脉可 Saya 以给我， bisa cepat dapat pekerjaan. 我就可以更快的找到工 Saya mau 作。 jadi orang Kristen. 所以我想要做基督徒。 Tidak ada ruginya, saudara. 这样的思想对我们而言， Kekristenan begitu hebat, begitu sangat diterima oleh masyarakat. 让我们看到基督教特别的受欢迎。 Saya sudah keren, sekarang saya akan lebih keren lagi. 我本身已经够好，现在我还可以成为更好。 Ini adalah iman tanpa krisis. 这就是所谓的没有危机的、没有损失的信 Iman 心， tanpa pengorbanan. 没有舍己、没有牺牲的 Saudara 信 mungkin 心。 melihat, oh anak saya hari ini, sekarang ini rajin baca Alkitab. 或许我们看到啊、我的孩子最近热爱读圣经， Puji Tuhan, tapi jangan terlalu cepat senang dulu. 哇，我们感谢上帝，但是不要高兴的太早。 Kenapa suka baca Alkitab? 为什么热爱读经呢？ Supaya aku mau kelihatan diterima di tengah-tengah mereka pinter ngerti Alkitab. 因为我想要在众人的眼中，好像我很懂 Oh, 圣经 sekarang 一 dia 样。 rajin ikut persekutuan pemuda. 啊，现在某某人常常去教会， Dalam hati, karena aku mau cari jodoh. 但心里他想，因为我想要在教会里找我另一 Ya 半。 tidak ada yang salah dengan semuanya itu. 这些其实没有什么错， Tetapi iman tanpa krisis, iman tanpa pengorbanan tidak akan membentuk iman kita menjadi kuat. 但是没有舍己、没有牺牲的信心将无法使我们成 Itu 长。 adalah iman konsumen. 这样的信心是消费者的信心。 Pascal mengatakan mengenal Tuhan tanpa mengenal diri berdosa akan berakhir memuliakan diri bukan memuliakan Tuhan. 帕斯卡说了一句话，他说，在不明白自己是罪人的情况下，我们越是认识上帝，就会越以自我为中心，越荣耀自己。 Maka ketika seseorang datang kepada Tuhan perlu memahami siapa dirinya dan krisis yang terjadi. 因此，当一个人来到上帝面前，他必须明白他自己是谁的身份，以及当中的危机。 Ada orang-orang yang ketika beriman menghadapi kesulitan, maka itu menjadi sesuatu tempat di mana dia maju. 有的人有信心，在逆境当中也同样持守信心，这就会使他成长。 Saudara-saudara sekalian, karena Kristus adalah paradoks, maka kehidupan Kristen ini juga bukankah banyak paradoks? 耶稣基督就是一个反合性的存在，那么我们基督徒的生命岂不也是充满反合性吗？ Alkitab mengajarkan bahwa musuh
utama kita adalah maut atau kematian. 圣经教导我们，我们最大的仇敌就是死亡。 Maka kita berjuang, saya tidak mau mati, saya mau hidup. 因此我们会努力的，不想死，只想活， Saya mau hidup selama-lamanya. 甚至想要永远的活着。 Di surga kita hidup selama-lamanya. 在天上，我们将永远的活 Dan 着。 kita datang pada Tuhan, Tuhan bebaskan saya. 然后我们就来到上帝面前，求主释放我们， Tuhan membebaskan kita. 主就让我们得 Tuhan 自由， memberikan hidup pada kita. 主给我们生命。 Caranya pertama kali kita harus dimatikan dulu. 但是他用的方法是，首先要治死我们。 Siapa yang tidak mati terhadap dosa tidak akan hidup dalam Kristus. 谁没有先向罪死，就无法在基督里而活。 Siapa yang tidak mematikan manusia lama akan terus berkubang dalam dosa. 谁没有先治死自己的旧人，就必定在最终沉沦。 Saudara harus mau hidup, mati dulu. 要想活，就必须先死。 Saudara mau kuat, mesti mengerti apa itu lemah. 要想要强壮，必须明白什么叫软弱。 Pada waktu seseorang merasa kuat sendiri, Tuhan mengatakan orang ini lemah. 当一个人自以为强壮的时候，神说他恰恰是软弱的。 Saat seseorang lemah bersandar pada Tuhan, saat itu dia kuat. 当一个人软弱，倚靠上帝，这时候他就是强壮的。 Kita sudah mendengar pendeta Stephen Tong berkhotbah mengenai Musa. 唐州的牧师长久以来在讲摩西的呼召。 Waktu Musa merasa diri paling kuat, dia paling lemah. 当摩西自以为有本事的时候，正是他最软弱的时 Waktu 候。 Musa merasa diri lemah, tidak berarti, disitulah dia siap dipakai oleh Tuhan karena saat itu dia kuat. 当摩西意识到自己软弱什么都做不了的时候，他学习倚靠上帝，就变强壮。 Alkitab tidak menghalangi seseorang ingin besar dan menjadi tinggi. 圣经没有拦阻人进步变强壮， Tapi Yesus mengajarkan jalan paradoks. 但是耶稣所教导的是反核性的路。 Mau jadi besar harus mengerti menjadi kecil. 要变大，必须明白什么叫做小； Mau menjadi terkemuka harus siap punya jiwa seorang hamba. 要有名望，就必须先准备仆人的心。 Mau menjadi tinggi harus belajar untuk turun seperti Kristus. 要想被升为高，就必须像基督一样降为卑。 Maka setiap orang harus belajar menjadi pelayan dari yang lain sehingga Kristus akan meninggikan dia. 因此，人人都必须学习如何做众人的仆人，这样耶稣基督才是将他升为高。 Dunia mengajarkan kita harus pintar-pintar menyimpan, kita harus pintar-pintar menarik. 世界教导我们要不停的储蓄，不停的吸引自己吸引东西来增强自己。 Alkitab mengajarkan siapa manusia di dunia ini yang menyimpan banyak. 但是圣经告诉我们，世界上的人有谁懂得储蓄呢？ Siapa orang di dunia ini yang menerima banyak? 世界上的人有谁积蓄的多呢？ Yaitu mereka yang banyak memberi. 那就是那些常常施舍的人。 Paradoks lagi. 这又是一个反核性。 Ada orang yang menyimpan segala sesuatu bagi dirinya, 有的人不停的为自己积蓄， tapi dia kehilangan segalanya. 结果他失去了一切。 Ada orang yang belajar melepas kepada Tuhan, 有的人学习向上帝交托， justru dia mendapat. 他反而得着了一切。 Alkitab juga mengajarkan mengenai kalah dan menang. 圣经也告诉我们什么叫胜和败。 Kemenangan Kristus tidak bisa dibandingkan dengan kemenangan Churchill dalam Perang Dunia Kedua. 基督的得胜无法跟丘吉尔在二战的得胜相提并论。 Kemenangan itu Churchill terlalu kecil dibanding kemenangan Kristus. 丘吉尔在战争中的得胜，相比于耶稣基督的得胜太小了。 Tidak bisa dibandingkan dengan kemenangan Caesar ketika menyeberang sungai Rubicon. Terlalu kecil. 同样的，在凯撒曾经的得胜也同样对基督而言太小了。 Tidak ada seorang pun bisa mengalahkan kematian. 没有任何人能胜过死亡。 Sin Shih Huang boleh mengirim orang menyeberang untuk mencari ramuan untuk panjang umur. 秦始皇曾经努力的派人寻找长生不老药， Sayang sekali yang dibutuhkan sebetulnya adalah Injil. 很可惜的是，他真正需要的是福音， Dan dia tidak akan mendapatkannya. 但是他找不到。 Karena justru semua kemenangan yang terbesar tidak sebanding dengan kemenangan Kristus. 因为地上一切的得胜都比不过耶稣基督的得胜， Dan kemenangan Kristus adalah kemenangan yang seolah-olah kalah di atas kayu salib. 而耶稣基督的得胜却是看起来在十字架上是极大的失败。 Melalui kematiannya dia membebaskan kita dari dosa. 耶稣基督借着他的死亡，使我们脱离了罪恶。 Alkitab juga mengajarkan mengenai apa itu bebas dan apa itu diikat. 圣经也告诉我们什么叫被捆绑，什么叫自由。 Saya tidak mau diatur oleh siapapun, tidak mau diatur oleh Tuhan. Sekarang mauku sendiri. 我不想要被任何人辖制，我也不想要被上帝管，我想要自己做主。 Paulus mengatakan itu budak. 但是保罗恰恰说这是奴隶。
itu diikat oleh dosa. 这样的人反而被罪捆绑。 Ada orang mengatakan, Tuhan, hidupku milikmu. 但是有的人说，主啊，我的生命属于你。 Apa yang kau inginkan akan ku kehendaki. 主啊，你所旨意的我必要成全。 Alkitab mengatakan ini manusia bebas. 圣经却告诉我们，这样的人是自由的。 Untuk kita bebas, 要想自由， kita perlu diikat oleh Kristus. 我们必须被基督捆绑。 Kita melihat ada begitu banyak paradoks di dalam kehidupan ini. 我们就看到我们的生命有许多的反合性。 Kita melihat bahwa paradoks-paradoks itu mencerminkan Kristus yang kita imani. 我们看到这些反合性其实反映出我们所信的基督。 Lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah paradoks itu? 而我们又要如何在这反合性当中共存呢？ Kita seringkali mau mencari formula. 我们常常试图寻找一个公式， Kita mau mencari rumus. 我们试图想要找一个方案， Atau kita mau menghilangkan ketegangan-ketegangan yang muncul. 我们试图通过某一种配方来解决各样的冲突。 Kita tidak suka ketegangan itu karena paradoks itu menimbulkan resiko dan ketegangan. 我们不喜欢反合性所带来的这种冲突和张力，因为从这张力，我们就反而会面临各样的不安。 Paradoks menimbulkan krisis dan setiap orang pasti akan sulit untuk mempunyai sebuah metode. 反合性使人不安，使人遭遇危机，而人很难在这样的情形之下找到所谓的出路。 Saya ambil contoh paradoks dalam kehidupan kita. 我举我们生命中的一个反合性的例子。 Saudara, kita manusia, kita punya roh tapi kita punya tubuh. 我们身为人，我们既有身体也有灵魂， Ada yang kekal, ada yang terbatas. 意味着我们人当中既有永恒的，也有暂时的。 Kita sebagai manusia punya unsur idealis tapi juga ada unsur realis, bukan? 我们人既有理想，但同时也有现实，不是吗？ Mari kita hanya fokus pada ini saja. 如果我们决定只注重一方面， Manusia punya idealis, manusia punya realis. 人如果说我们单单看人既有理想也有 Ini 现实， paradoks, bukan? 这岂不也是反 Saudara 合 mau 性吗？ formula apa untuk menyelesaikan hal ini? 我们到底能找到什么公式才能解决这个问题呢？ Kita sudah ada ketegangan di antara hal ini. 这本身就让我们产生了张力。 Suatu hari murid saya mengatakan kepada saya, 有一天，我的学生对我说 Pak, dagang di Indonesia kan yang penting gimana caranya nyogok dengan baik. 他说：“牧师啊，在印尼做生意要想做得好，关键就在于要怎么行贿。” SMA kelas 2. 那是高2的学生对我说的话。 Mama papa saya bilang namanya dagang itu semua enggak ada yang benar. 我的爸妈对我说，做生意没有任何一个人是手是干净 Yang 的， benar adalah bagaimana supaya nyogok tidak ketahuan. 所以真正的做法就是要怎么样行贿却不被发现。 Bagaimana pendapat Bapak? 请问牧师，你怎么看这个道理？ Saya mengatakan fakta bahwa di dalam dunia ada banyak kejahatan itu adalah realitas. 我说，世界上有各样的邪恶，这本身是一种现实。 Masalahnya adalah ketika kamu anak kelas 2 SMA sudah tidak punya idealisme, mau jadi apa dunia ini? 现在问题在于，你身为高2的学生，如果你已经没有正确的理想的话，这个世界的未来会如何呢？ Nantinya akan ada ketegangan antara idealitas dan realitas. 日后你要面临更多的理想和现实之间的张力。 Tapi bayangkan kalau idealisme sama sekali dibuang, jadi apa dunia ini? 但是你想象一下，如果只注重现实，完全忽略理想的话，世界又会如何？ Saudara jadi pimpinan perusahaan, mau diapakan semua karyawanku memang malas. 如果我们身为公司的总裁，我们看员工都一直偷懒，那我们什么也不做，怎么办？ Mungkin saudara akan berhadapan dengan orang-orang yang malas. 我们或许会面临偷懒的人， Tapi saudara berjuang untuk menaikkan mereka. 但是我们要努力的使他们可以变得殷勤。 Seberapa ideal? 我们要追求那个理想。 Ada orang yang bekerja idealnya luar biasa, semua harus bersih kayak di surga. 有的人好像特别的追求理想，特别的完美主义， Itu ekstrim dan tidak baik, bukan? 这是一种极端，并非一件好事。 Oh, saya realistis kok kayak begini. 但有的人呢，另外一个极端特别的现实。 Mau menikah ditanya, apa tujuan menikah? 问他要结婚的话，问你结婚的目的是什么？ Ya, nggak muluk-muluk. Yang penting nanti ketika tua ada yang piara. 结婚呐我不想别的，就只想要老了有人陪着。 Wah, kalau tidak ada idealisme sama sekali juga menakutkan, bukan? 这么现实的人，一点理想都没有，也很可怕，不是吗 Yang？satu mengatakan, wah saya akan bahagia selama-lamanya kayak Cinderella. 一个极端的人认为我要像灰姑娘一样永远幸福， Itu juga tidak kalah menakutkan. 这也同样是可怕的。 Kita melihat ada dua hal ini dan itu menimbulkan krisis dan ketegangan. 从这两样，我们就看到有所谓的张力，使人遭遇危机。 Saudara, ada orang-orang yang mau diet, bukan? 有的人努力要减肥， Karena dia punya konsep tubuh ideal. 因为他有所谓的标准身材的理想。 Biasanya konsep tubuh idealnya Yunani.
一般呢，这个标准的身材呢是走希腊风 Saudara 格 bisa 的。 lihat patung-patung Yunani yang ada di Sofia. 我们也可以看我们的这个艺术中心里有很多这个希腊的雕像。 Dan mungkin idealnya bukan di zamannya Hawaii di zaman Raja Kameha. 如果当然我们是以这样的体态作为标准，而不是以可能唐朝的那样的体 Di 态， mana fat is beauty. 那就是唐朝以肥为美。 Orang biasa suka yang laki suka yang six pack seperti orang Yunani. 但是一般的男性就喜欢好像有6块腹肌那样的希腊雕像。 Maka orang pergi ke gym karena ada ideal, saudara. 人因此去健身房，因为有理想。 Tahan lapar, kurangi karbohidrat, banyakin protein. Kenapa? Karena ada ideal. 不停的挨饿，减少碳水，然后增加蛋白质，因为要追求理想。 Tapi mungkin ada yang realis. 但是呢，有的人是特别现实， Sudahlah, gemuk itu indah. 算了啦，肥也很美啊， Terima saja. 就接受吧。 Kalau saya tidak bisa ubah tubuh saya ubah persepsi orang. 我要是变不了我的身材，我就要试图改变人的看法。 Jangan body shaming. Jangan body shaming. 千万你们不可以羞辱别人的身体。 Orang ada indahnya masing-masing. 每个人都有各自的美。 Gemuk itu sebuah kebanggaan. 所谓的肥也是一种人的自豪。 Ya, ada orang yang sudah kehilangan idealitas dan ada orang yang kehilangan realitas. 有的人呢，既已经遗失了理想，有的人也遗失了现实。 Ada orang-orang yang sangat esensialis, ada orang-orang yang terlalu pluralis. 而有的人呢，也同样会走向不同的极端。 Saudara, misalnya ada orang yang suka kuliner kemana-mana. 比如说，有的人喜欢到处吃美食， Naik mobil 1,5 jam untuk makan siomay di Jakarta Selatan. 假设愿意开车1个半小时到一个地方吃东西， Dia cari misalnya hidden gem, makanan-makanan unik ke Bogor kemana-mana. 他也或许愿意到不同的地方找那些所谓的遗失的宝藏。 Saya ketemu satu orang yang rela setir 3 jam untuk makan makanan tertentu. 我曾经认识一个愿意开车3个小时只为了吃东 Bagi 西。 orang esensialis, makan ya namanya makan ya cuma memasukkan materi ke mulut. 但是对于特别现实的人，认为吃只不过是为了要养活自己。 Mau enak kayak apa juga dikunyah-kunyah campur ludah telan nanti akhirnya ke WC. 无论你吃的多么的好吃，最后也岂不是会变成粪便吗？ Yang penting kenyang aja ada gizinya. 关键在于饱足有营养不就够了？ Yang satu mengatakan kamu nggak punya kebudayaan. 但另外一个极端的人就说：“你怎么会这么没有文明呢？” Ada anak-anak muda yang suka gonta-ganti handphone atau apapun. 有的年轻人喜欢一直更换自己的这个 Wah, 手 ini 机。 bagus itu bagus. 哇，这个好，那个好。 Orang esensialis mengatakan kamu itu tersesat. 但是特别实用主义的人认为，你们这些都被骗了。 Telepon ya gunanya cuma untuk nelpon. 手机功能就是打电话嘛。 Yang satu mengatakan kamu memang nggak tahu kebudayaan. 另一个极端的人认为，你怎么这么跟不上时代？ Terlalu esensialis tidak ada kebudayaan. 过于实用主义呢，反而被认为跟不上时 Terlalu 代。 pluralis tidak ada inti akhirnya bisa tersesat. 另外一个极端呢，好像失去了最真正的本质，结果就迷失了方 Saudara, 向。 bagaimana mensintesakan 2 hal yang kelihatan bertentangan itu? 因此，我们要如何让这看起来是反核性的2样东西合在一起呢？ Maka menurut Kierkegaard dalam paradoks itu bukan disatukan tapi dihidupi di antara tegangannya. 因此呢，对齐克果而言，在这当中呢，不是要试图如何把2者合为一体，而是要如何在这张力当中活着。 Resikonya tidak bisa dihilangkan, Omen- tetapi ada 2 hal yang perlu. Yang pertama hikmat, yang kedua relasi dengan Tuhan. 他认为这当中所谓的这种张力是无法消除的，风险也无法消除，但是有2点非常的关键，一个是智慧，另外一个是与神的关系。 Jadi ada 2 tegangan, 因此，张力存在2样东西之间， mau disatukan tidak bisa, 没有办法合为一体， mau dibuang tidak bisa. 也没有办法消除。 Tapi kita hidup mencari posisi di tengah-tengah tegangan itu dengan wisdom dan dengan relasi. 但是我们如何要借着智慧以及与神之间的关系，在这2者之间平衡的活着？ Dan ini melelahkan, saya tidak mau. 这样的在张力中而活是很累的，我们不愿意。 Saya tidak mau relasi, saya tidak mau hikmat, saya maunya hilangkan saja resikonya. 我不愿意寻求智慧，也不愿意寻求与神之间的关系，我想要消除这风险。 Ikut Tuhan tidak usah ada resiko kalau perlu.
可以的话，跟随上帝不需要面临任何风险。 Sepanjang zaman orang mau menghilangkan resiko. 历史历代的人不停地试图消除 Ada 风 dua 险。 cara paling tidak cara manusia menghilangkan resiko dalam sejarah. 人试图在历史上消除风险，至少用2个方法。 Yang pertama dengan ramalan. 第一，用所谓的算命。 Zaman dulu orang Yunani datang kepada dewa, saya mau tahu ramalan hari depan. 以前的人，古代的人寻求神明，想要知道明天发生什么事。 Tahun depan, dewa itu show ular kayu. 比如说，他就向一些所谓的不知道什么蛇神祷告。 Saya Jong apa saya Cuan. 请问我，在明年是跟哪一个人会冲呢？ Wah, kamu harus banyak pakai baju warna hijau. 你属蛇的人要多穿绿色的衣服。 Oh, terima kasih, untung saya dikasih tahu bocorannya. 太好了，因为神明向我这个泄露了天机。 Dengan itu saya bisa menghilangkan resiko. 这样的话，我就可以消除明年的风险。 Saudara, itu adalah cara paling kuno untuk menghilangkan resiko. 弟兄姊妹，这是人消除风险的最古老的方法。 Ada satu buku yang pernah saya baca berjudul Against God. 我曾经读过一本书，书名叫做《敌对神》。 Itu buku salah satunya bicara mengenai bagaimana orang mencari ramalan dan motivasi di belakangnya. 这本书就告诉我们，人在算命背后的动机有哪些。 Against God dalam pengertian bukan mau kurang ajar terhadap Tuhan. 反对神，他的意思并不是说要背逆于神。 Tetapi dalam pengertian kalau dewa-dewa mau merancangkan yang buruk pada saya dan saya bisa tahu bocorannya, saya bisa mengantisipasi sehingga akhirnya dewa tidak melakukan yang buruk pada saya. 但是反对神的意思是，如果我有办法得知天机，而因此如果原本神明要加害于我的话，我就可以回避，使这件事情不至于发生。 Maka penulis mau mengatakan manusia justru ketika mencari ramalan dari dewa sedang melakukan against God. 所以这个作者就认为，当人在算命的时候，其实人正在试图要违背神、反对神的意 Itu 思。 sebabnya kita orang Kristen tidak dianjurkan ke peramal, bukan? 这就是为什么我们基督徒都不应该算命，不是吗？ Wah Pak, lumayan loh Pak, 50% akurat, 70% akurat. 哇，牧师啊，算命也没有什么不好啊，可能有5成、7成的准确率。 Bukan masalah akurat tidak akurat, 问题不在于准确率的高或低， tapi bagaimana kita menghadapi tegangan itu. 而是我们如何在张力当中而活。 Kita diajarkan oleh Alkitab untuk pegang tangan Tuhan dan berjalan meskipun ada ketidakpastian. 圣经教导我们如何要握住上帝的手，在不确定的张力当中一直与他前行。 Maka dalam tegangan itu relasi dengan Tuhan yang paling penting. 因此，在这张力当中，与神之间的关系是最重要的。 Dan itu yang seringkali kita tidak mau berelasi dengan Tuhan. 这也正是我们所常常不愿意做的，与神建立关系 Kita。lebih suka seperti kan kasih prinsipnya Tuhan pergi ke sana, saya biar selesaikan sendiri. 我们更喜欢从中而来领受一定的奥秘，然后呢，神就可以离开了。 Saya pernah ikut Pak Stephen Tong mengajak Profesor Lilbeck pergi ke Gunung Bromo. 我曾经跟着唐牧师，还有我们带着 Lilbeck 的博士去我们印尼的这个博摩山。 Pagi-pagi entah jam 4 entah setengah 5 kami naik kuda lalu kemudian dipandu oleh masing-masing kuda oleh satu orang. 我们当时凌晨4点半的样子，我们每个人各骑着一匹马，然后也同样有这个马师。 Keadaan begitu gelap dan saya sangat suka menaruh tangan saya di depan karena tidak kelihatan, saudara. 然后当时呢天还很暗，我很喜欢伸出我的手指，因为我就看到真的不见五指。 Wah, tangan sendiri pun tidak bisa lihat. 哇，我连我自己的手我都看不到， Gelap total. 真的是特别的暗。 Dituntun oleh pemandu 就这个驯马师呢领着我们， yang sesekali menyalakan senter. Tap, tap, tap. 驯马师呢会偶尔会点一下手中的手电筒， Nyala mati, nyala 就 mati. 这样开关开关。 Kita dituntun kira-kira perjalanan 1 jam. 我们就这样大概走了1个小时的路， Matahari mulai bersinar. 太阳开始升起， Kita mulai bisa melihat jalan. 我们开始看到 Saya 光，看到 menengok 路 ke，belakang. 我就往后看。 Dan ternyata kita melewati jalan-jalan, saudara, betul-betul sempit dan kanan itu jurang. 原来我们刚才走的路呢特别的窄，而且就在悬崖旁边。 Jadi kalau pemandu saya mengatakan, Pak, ada kata-kata terakhir? 如果说，所以假设我的驯马师对我说，牧师啊，你有什么最后的话想说的吗？ Dan dia tepok pantat kudanya, 然后如果假设那时候他拍了马的屁股 maka 的 saya 话， jadi almarhum. 那我呢就因此见主了。 Tetapi yang menarik adalah meskipun saya tidak bisa lihat, saya aman karena di tangan yang tepat. 但是呢，很有意思的是，即便我什么都看不见，但是我在正确的人的手中，我是安全的。
Kita tidak bisa menghilangkan resiko, saudara. 我们没有办法消除风险， Resiko itu pasti akan ada. 风险必定存在。 Jalan keluarnya bukan lewat ramalan, 所以出路不在于算命， tapi pegang tangan Tuhan. 而是在于紧握 Tahun 上帝的手。 2025 akan ada banyak kesulitan. 2025年必定有很多患难， Tidak perlu pakai baju hijau, saudara. 不需要想着要穿什么绿色 Tidak 衣 perlu 服， cari nomor bagus. 也不需要找什么这个靓号， Pegang tangan Tuhan. 要做的是握住上帝的手， Berjalan dengan Tuhan. 与上帝同行， Setiap langkah tanya pada Tuhan. 每一步寻求神的旨意， Minta bijaksana. 求神赐智慧 Yang。kedua, bagaimana cara orang menghilangkan resiko? 人试图消除风险的第二个方法， Dengan teknologi, orang menemukan ilmu namanya peluang. 那就是借着科学技术，人就找到所谓的机遇和概率。 Melalui peluang dihitung bagaimana meminimalkan resiko. 借着几率所谓的这种概率的换算，人就试图减小风 Itu 险。 sesuatu hal yang baik. 这是一件好的 Muncul 道 dalam 理。 sejarah di tengah-tengah kaum Puritan produk yang namanya asuransi. 而因此呢，在历史上的清教徒当中，就产生了所谓的我们现在认识的保险， Aplikasi dari ilmu peluang dalam matematika. 那就是从数学的概率统计所生产出来的保险的金融产物。 Saat itu digunakan untuk memelihara janda-janda yang ditinggalkan suaminya mungkin karena kena wabah atau pergi perang. 但是的那个保险呢，当时是用于为了要保障那些寡妇的权益。 Masa orang kalau ditinggal suaminya harus dinikahi lagi? 这些寡妇可能在战争中失去了丈夫，难道他们一定必须再婚吗？ Itu cara yang tidak baik. 这不是一个好的出路。 Harus paksa menikah, kalau nggak menikah nggak ada hari depan. 寡妇难道真的只有再婚才能有未来吗？ Kehidupan pernikahan tidak sesimpel itu, bukan? 婚姻的生活没有这么简单，不是 Tapi 吗？ bagaimana memelihara waktu itu kaum janda yang lemah, yang mungkin tidak seperti pria dalam bekerja, tidak seperti sekarang. 但是在当时的社会，又要如何保障这些寡妇们的权益？因为当时的寡妇不像现在的男女平等那 Maka 样， muncul asuransi. 因此产生了所谓的保险， Diharapkan kalau suaminya sudah pergi, mereka masih bisa ada penghasilan. 让这些寡妇呢，假设真的失去了丈夫，这些寡妇依然可以生活。 Maka itu adalah sebuah cara modern untuk meminimalkan resiko. 这是一种现代的减小风险的方法。 Sekali lagi meminimalkan, tidak bisa menghilangkan. 我再次强调，不是消除风险，而是减少风险。 Saudara, saya juga pernah ditawarkan asuransi. 弟兄姊妹，我也曾经有保险业务员找我， Waktu ditanya, Pak Ivan ambil asuransi ini. 他就问我，牧师啊，你应该买这样的保险。 Saya mengatakan, saya sudah ada 2. 然后我就说啊，我已经有2种保险了， Dari gereja sama yang dari sendiri. 教会给我买的，以及我自己买了。 Oh, ini tambah 1 lagi, ini lain yang ini. 哦，这个再加一样吗？这不一样。 Lalu kemudian saya bilang, saya pikir-pikir dulu. 然后我就说，请容许我再思考吧。 Lalu saya benar-benar pikir, saudara. 然后我就真的思考了， Apa esensi asuransi? 保险的本质到底是什么？ Menghilangkan resiko, 消除风险， menghilangkan krisis. 消除危机。 Tapi waktu saya mikir ini, saya mengalami krisis. 但是我在思考的过程中，我反而遭遇危机了。 Jadi ketika memutuskan ambil asuransi apa tidak pun, saya mengambil keputusan krisis, saudara. 所以呢，连我在想到底要不要买保险的时候，我也同样遭遇了危机。 Karena ini akan mengakibatkan krisis ekonomi dalam keluarga saya. 因为这个决定必定会产生我家庭里的经济危机。 Jadi saya pikir kalau ini menghilangkan krisis, harusnya tukang asuransi adalah yang paling berbahagia dan paling gampang, bukan? 如果说真的能够消除风险的话，那这些卖保险的人应当是最幸福的人。 Tapi ternyata tidak. 但是呢，事实上没有消除。 Karena apa yang orang modern anggap sebagai penyelesaian krisis, itu hanya bisa mengurangi, tidak bisa menghilangkan krisis. 因为现代人努力的一切，最终也只能减少风险，不是消除风险。 Maka dengan demikian hidup kita juga tidak bisa menghilangkan krisis, saudara. 因此，我们的生命也同样没有办法完全消除风险。 Hikmat dan relasi. 我们需要的是智慧和与神的关系。 Saudara melihat, apakah satu negara harus liberal atau harus sosialis? 让我们在思考一个国家应当是走自由的路线，还是走社会主义的路线？ Oh, kita bikin sintesis liberal dan sosialis. 我们结果就试图要把二者自由和社会主义结合在一起。 Kita lihat dalam dunia ini, bukankah seringkali itu adalah sebuah tegangan, saudara? 但是我们看到世界现实中反而是更多的是在张力 Ada 当中。 negara yang sisi liberalnya lebih besar. 有的国家呢更偏向自由， Ada negara yang karena kondisi penduduknya sosialisnya lebih besar. 但是有的国家呢也是因为某种原因更偏向社会主义。 Jangan banyak intervensi pasar. 我们不要过多的干涉市场的运作。 Di negara tertentu seperti Indonesia belum bisa. 但是在印尼的话呢，我们还做不到那一 Dan 点， juga tidak perlu ikut
tempat-tempat lain. 而且根据不同的国情，也不需要非得要按照别的国家的方式。 Apakah gereja boleh mengadopsi manajemen modern? 教会到底可不可以采用所谓的现代管理学的道理呢？ Jawabannya bukan sekedar boleh atau tidak boleh, saudara. 答案并不是可以或不可以那么简单。 Jumlah jemaat 50 dengan 3.000 mungkin jawabannya akan berbeda. 一个教会50个会众，另外一个教会3000个会众，可能答案和方法就不一样了。 Sehingga menemukan tempat di antara tegangan menjadi sangat penting. 因此，要如何在张力当中要找到真的最平衡的点，这是很重要的道理。 Ini yang kita renungkan di hari Natal. 这是我们在圣诞期间， Ketika Kristus turun ke dalam dunia, 当我们思想耶稣基督降世为人， firman menjadi daging. 当我们在思想道成肉身的时候， Krisis tidak akan hilang dalam diri kita. 风险不会从我们生命中消除。 Tetapi yang kita perlukan adalah 但是我们需要的是什么呢？ hikmat dari Tuhan. 是神而来的智慧， Senantiasa berelasi dengan Kristus. 以及常常与基督有良好的关系， Menghadapi tahun 2025. 这样才能更好的迎接2025年。 Mari kita 我 berdoa. 们同心祷告。 Kami bersyukur untuk firman Tuhan. 主啊，我们为你的道而感谢你。 Melalui krisis secara paradoks iman kami akan dibentuk. 我们借着我们在信心当中的这样的张力和反射性，我们的信心反而得成长。 Kesulitan menjadi pintu pertumbuhan iman. 我们所面临的困难和逆境，成为我们信心成长的管道。 Yang kami perlukan bukan sekedar jalan keluar ya Tuhan, 主啊，我们所需要的不仅仅是出路， tetapi lebih mengenal Engkau, lebih mengenal diri kami. 我们更需要的是认识你，也认识我们自己。 Kiranya Tuhan senantiasa memegang tangan kami lewat tahun 2025. 求主在2025年常常握住我们的手同行。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。